Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, pengurusi serta barisan kepimpinan Masjid Al-Huda, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan memilih kita untuk bersama-sama hadir duduk di dalam majlis ilmu ini. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menyebut saya hadir. Kali yang pertama saya sampai ke sini dah kot. Saya tak pernah mai lagi kot ni. Jauh rupanya. 6 kali saya jaga tidur kita tak sampai-sampai lagi. Jauh tuan-tuan. Yang kedua, saya minta maaf dah tengok muka tuan-tuan mula kucengis macam nak marah ni lewat. Saya tengah hari tadi program saya pukul 12 tengah hari di keluar rumah pagi tadi pukul 8 pagi. Program tengah hari tadi di Sungai Petani. Habis sembahyang Jumaat apa semua pukul 3 petang saya bertolak daripada Sungai Petani tuan-tuan. Saya duduk pasal saya ada berjanji pukul 5 petang di Kuala Kangsar. Saya berjanji pukul 5 petang di Kuala Kangsar. Tuan-tuan bayang daripada Sungai Petani selalu saya duk buat ke Kuala Kangsar ni paling lewat pula sejam 5 minit. Standard 45 minit, 50 minit. Hari ini tuan-tuan daripada Sungai Petani sampai ke Kuala Kangsar 3 jam. Sangkut atas lebuh raya tu, kira sangkut sebelum daripada Bukit Merah lagi sangkut. Sangkut ni bukan nyut tu jam tu sampai dekat dengan lepas Bukit Gantang tu apa dia? Kilang semen tu. Turun kilang semen tu baru berjalan elok. Tak tahu dia jam datang apa, tak tahu. Nak kata aksiden pun tak, nak kata tutup pungkuk kawan kat belakang pun tak. Saya sampai di tol Kuala Kangsar pukul 6-10 minit. Berhenti sembahyang, terus main sini, bukan makan apa, lapar. Ni lapar ni pergi pukul 11, saya kena ganti balik program saya di Kuala Kangsar pukul 11 malam. Pukul 11 kita kata habis pukul 12, saya nak sampai rumah ni pukul 3 pagi pula. Di malam ni saya tak mau ambil masa yang lama, saya nak masuk setakat Isya je tuan-tuan lah. Saya tengok tadi jam tu dia tulis Isya pukul 9. Saya nak ambil dekat Isya ya. Tuan-tuan tengok tu pukul apa tu? Isya pukul 9 dia tulis tu. 9 kan? Saya tengok tahun tu pun 9. Tak tahu kalau tuan-tuan tengok 8.21 tu alamat nak mati tak berhari dah lah. Saya tengok pukul 9. Saya nak berhenti pukul 9 boleh? Boleh nak mak dong nak? Macam marah ya pun. Kira saya suruh driver saya tekan daripada Kuala Kangsar mai sini tadi, dia tekan minyak kita diri lah kita tu. Driver bukan duduk atas kosen, saya suruh dia diri, mohon duduk lagi lambat. Map pula dia pergi hantar dalam kampung mana dia tak ada jalan, keluar pula ke apa. Jadi mujahadah nak main jumpa tuan-tuan ni pun. Jadi tajuk tak ada dibagi kepada saya Pak Long. Tak ada tajuk yang dibagi kepada saya. Tak tahulah pembantu saya tak maklum apa tajuk. Cuma saya nak kupas satu doa dengan satu hadis, lepas tu balik lah. Nak kupas lama-lama pun tengok tuan-tuan buku pun tak ada. Pen pun tak ada. Betul-betul keluar daripada rumah tadi 2 biji peluru, 1 pistol ni apa kan. Saya nak kupas satu doa ya maklum. Doa yang menjadi penutup kepada segala doa. Tapi ramai orang tak berapa nak faham. Dia tahu tapi tak faham. Tahu apa dia? Tahu doa tu penutup. Maknanya baca doa tu, doa nak habis dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Maklum saya dengar tak doa tu maklum? Maklum? Dengar. Senyum ke maklum? Walaupun tutup muka setan, buat muka cengih tu. Lagu duduk jegir satu macam. Baru ni ada satu tempat, maklum tu dia duduk buat jegir, dia kutuk kat saya. 3 hari lepas tu kena Covid. Maklum jangan duduk buat main-main tu. Maklum saya dengar tak doa tu maklum? Tuan-tuan bisa dengar tak? Semayang kita baca doa tu, nak hantar orang pergi umrah, kita baca doa tu. Doa tu semua tahu. Kita minta kepada Allah untuk bagi kebaikan kepada kita waktu kita hidup di dunia. Dan Allah Ta'ala bagi juga kebaikan kat kita, kita minta untuk di akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Semua tahu. Tapi nak terjemah doa tu dalam kehidupan ni tuan-tuan, bukannya senang. Maklum nak tahu sama ada maklum ni tergolong dalam golongan orang yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, ni lagu mana? Pak Long nak tahu ni lagu mana Pak Long? Orang yang dapat kebaikan waktu dia hidup di dunia, orang yang dapat kebaikan waktu dia hidup di akhirat, dia mesti ada ciri. Faham tak ni? Faham tak? Ke tuan-tuan tak faham bahasa saya? Nak suruh saya cakap Perak memang saya tak kerti. Mau cakap pun bunyi pelik lagi tuan-tuan. Saya ni orang Kedah, pi tak mana pun saya tiba Kedah. Sini dengan baling ke jauh mana? Tuan-tuan ada buat belagak lagu duduk ke belah botol. Bahasa Kedah maknanya faham kan? Saya tak kerti nak teman ni, saya tak kerti tuan-tuan. Dengar pun tak kerti. Ada saya pergi ceramah sekali belah botol. Habis ceramah duduk makan, saya tanya Pak Long tu, Pak Long main dengan siapa? Dia jawab, isteri awak. Saya duduk heran, bila aku main bini aku? Saya duduk kata Pak Long ni lagi selerak dah nanti ni dalam mulut dia. Main dengan siapa Pak Long? Isteri awak, dia kata. Tu imam tu dia tengok saya gagal faham, baru dia habang, awak tu saya ustaz. Saya kata mujuk tu imam, bang tidak, nasi ni selerak dah kat Pak Long ni. Saya tak erti nak cakap teman-teman. Saya pergi Kelantan pun saya teribay Kedah, faham-faham tak faham sudah. Saya tak erti nak pergi demo-demo. Ada orang Penang dia pergi Kelantan, cuti sekolah ni, dia pergi Kelantan, dia bercakap maklum tu dengar patah kursi, terkejut. Dia pergi kat Siti Khalijah tu, dia kata kat maklum tu, bagi buah pelai 3 kilo, terkejut maklum tu. Buah pelai. Dia tu maklum tu terkejut, buah pelai. Bagi buah pelai 3 kilo. Maklum tu kata, hamba pun ada sotu kat rumah pelai, dia kata. Dak ni buah pelam tu, buah pau, bodoh, duk buah pelai, buah pelai. Jadi saya tak kerti, saya cakap Kedah ya. Maklum, kalau kita nak habaq kata orang ni dia nak dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat, mesti ciri dia Allah Ta'ala bagi dah waktu dia hidup di dunia. Hak ni kita nak tengok malam ni, ciri orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita ni termasuk ataupun tidak? Duk doa, haram tak tahu ciri, tak boleh. Kita berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ni orang yang mendapat kebaikan di dunia. Ya Allah, jadikan aku ni golongan yang mendapat kebaikan di akhirat. Ciri orang yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat ni lagu mana? Dia mesti ada ciri. Orang yang mendapat kebaikan di dunia, orang yang mendapat kebaikan di akhirat, dia mesti ada ciri dia Pak Long. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata pada dia, salas, 3 benda. Man u'tiyahunna, siapa yang Allah Ta'ala bagi kat mereka tiga perangai ni, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Orang ni akan mendapat kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Berapa ciri Pak Long? 3 ciri maklum kita suluh tengok ada tak dalam diri kita. 3 ciri Pak Long kita teropong tengok ada tak dalam diri kita. Berapa ciri maklum? Maklum? Berapa? 3. Ada tak dekat diri maklum? Tak tahu. Maklum tulis. Sagi Pak Long balik tanya di rumah, maklum boleh habaq? Pak Long dia tak main malam ni, period. Baru masuk hari ketiga. Tu dia main hantar maklum depan pagar tu, dia belah balik tu. Pasal apa? Bukan dia tak mau main, period. Dia main bulan. 3 benda ni maklum habaq. Pak Long dah 3 benda ni.
Lepas tu kita balik Yang pertama Nabi kata apa dia? Ciri yang ada kepada orang yang Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama Nabi kata, lisanun zakirun. Orang yang mulut lidah dia senantiasa ingat kepada Allah. Ni yang pertama. Ada tak dalam diri kita? Mulut lidah yang senantiasa ingat kepada Allah. Yang pertama zikir ni makna apa dia? Zikir lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Habis tak ada apa suruh Allah, 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 Allah. Boleh pahala Pak Long oi. Ada dia duk dengar ustaz mana dalam YouTube kata tak boleh pahala, mengarut Pak Long oi. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah, bukan nak boleh dosa. Allah, Allah tu nama Rabb, bukan nama pak kita. Ada tak dengar orang kata tak boleh sebut nama Allah, sebut nama Allah. Allah nak suruh sebut nama dia. Sebut Pak Long ni. Hari ni Saridua ni dia celaru lah. Ada geng-geng hak duk celaru orang kampung ni. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Qunut subuh tak boleh. Doa ramai-ramai lepas mayang Nabi tak buat. Kacau Pak Long ni. Semua Nabi tak buat sebab dia hidup zaman Nabi tu. Kacau Pak Long ni. Faham tak? Buat tuan-tuan lagu cengih mana ni? Saya tak nak jumpa ke jemaah cengih lagu ni. Betul dia kata geng Al-Ma'unah duduk kat ni, dia kata cengih, dia buat cengih. Maklum saya tengok menit saya ramai dah dia kata duk main ceramah kat Gerik mai sampai balik tak sampai. Kacau ni tuan. Ni kampung apa? Palang Pelang. Ni geng duk palang orang ke sini dia kata ni. Betul tak maklum? Apa yang betul? Ni pun senang. Ustaz tanya jawab tu. Ada orang dia duk kacau ni. Mai semayang subuh kunut tak boleh baca. Nak selawat tak boleh. Sebut nama Allah tak boleh. Kacau Pak Long. Dia duk pergi ambil kerja Allah. Hak ni masalah ni. Kerja kita buat. Kerja Allah Ta'ala bagi pahala. Lo nak bagi pahala bukan kerja kita. Dia duk telefon kita, ustaz. Saya buat yang ni, buat yang ni ustaz ni. Kira yang ni dapat pahala tak? Mana aku tahu? Faham Pak Long? Kerja bagi pahala ni kerja Allah. Kerja kita buat amalan. Ni yang Imam Nawawi kata akhir zaman. Imam Nawawi kata akhir zaman orang buat amalan ni seperti mana ahli korporat. Dia kira nak untung ya ahli korporat ni. Dia nak buat dia mesti tanya, yang ni dapat apa? Dia nak buat dia mesti tanya, yang ni nak buat apa? Yang ni dapat apa? Baca Quran ni dapat apa? Baca yang ni dapat apa? Baca yang ni dapat apa? Dia mesti tanya apa yang dia dapat. Hak ni masalah ni. Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita macam-macam. Haram dia tak tanya apa nak buat kat apa aku esok. Ada dia ni. Pak Long umur 60, Pak Long orang lain mau duduk lena atas apa nama katil. Pak Long 60 boleh pergi kata duk WhatsApp dengan janda ni. Sihat, nak abang kata sihat. Angan-angan nak nikah dua tu ada lagi sembang pompang. Ni bukan orang lain ni kamu apa pelang ni ya. Sembang kira nak nikah dua ya. Ayak mahalui lebih banyak. Tuan-tuan pun tabung Jumaat boleh bagi lebih sikit. Bajet ayat ustaz tinggal besar ni ya tuan-tuan. Jangan salah ke masjid. Lepas pun nak buat lagu mana tak? Minggu RM4, RM472, 6 kupang. 6 kupang pun ada. Gelak maklum. Sungguh. Ni maklum kalau saya kencing lebih lagi ni. Tapi tak apa, dia bagi 4 pun tu Kira kuliah perdana apa? Kalau kuliah mingguan ni sebotol tu anak minum tak mau minum sudah dia kata ustaz tu. Maklum, jangan duk tanya. Kita nak buat ibadat dekat Allah, tanya macam-macam. Termasuk geng Kampung Pelang ni pun. Nak buat ibadat, tanya dulu dapat apa. Nak buat yang ni, tanya dulu nak buat apa, dapat apa. Jangan. Sebab Allah Ta'ala, dia bagi nikmat dekat kita pun, dia tak tanya esok apa yang anda buat kat aku. Dia tak ada. Sehat Pak Long, kawan kita umur 65 Pak Long, duk lena atas katil. Kita kata boleh pergi lagi. Rokok pun isap kemas lagi. Lambat lupa jumpa orang rokok. Lambat lupa jumpa orang rokok. Beli tak mau.
Tu kadang-kadang saya heran tu. Saya bukan heran ni orang rokok ni. Tak apa lah bab rokok tu makruh ke haram tu saya tak mau bincang lah. Ada yang ustaz-ustaz dia pegang makruh pasal dia berisap. Ada ustaz kata haram pasal dia terisap macam saya ni. Tapi kalau orang tanya ustaz, jana ustaz, haram ke halal tak? Haram ke makruh rokok ni? Saya kata yang saya duk tahu ni tekatlah ada dua. Tak haram, makruh. Tak makruh, haram. Tak ada lagi isap rokok sunat muakkad. Ada orang dengar sunat muakkad isap rokok. Makruh tu hang tinggal lebih baik daripada hang buat. Betul tak? Dah lah isap rokok. Orang kata rokok tu haram. Isap rokok minta kat kawan. Later kawan dia tutup buat balik pula. Rokok sebatang later 5-6 bukit. Pegang-pegang buat balik. Pegang-pegang buat balik. Pegang-pegang buat balik. Memang dia kata main mana ni. Tak ada balas orang. Cucur-cucur buah dalam bukit. Cucur-cucur buah dalam bukit. Lah kali boleh jual later kat rumah dia. Isap rokok elok lagi. Memang pandai elok lagi. Kawan kita duk lena atas katil. Ada Allah Ta'ala kata aku bagi hang sihat. Aku nak tanya dekat hang. Apa yang hendak yang ibadat kat aku esok? Ada Allah Ta'ala tanya? Tak ada. Maklum orang jangan duk berkira dengan Allah Ta'ala maklum ni. Berkira ni. Berkira. Bila mai tang buat ibadat ni baik, mai buat akhirat ni cukup berkira. Orang kata hang ni kok mana orang sembahyang sehari semalam 5 waktu, hang 2 waktu lah. Dia kata tu buat juga. Dia kata pak aku tak buat langsung. Tak ni je ni panggil kita ni. Panggil kita ni. Ustaz tahu mana kampung ni berada ustaz? Saya tahu lah. Bukan kampung ni baik semua. Ada tak jenis tu? Jenis sembahyang tak cukup. Ada tak dalam kampung Belang ni? Ada. Ada. Kodiang pun ada. Kita kata hang semayang lah sehari semalam 5 waktu. Dia kata hanya nak syarah kat aku, pak aku 2 waktu ya sehari. Betul tak maklum? Dia duk jawab kat kita. Laki maklum kat rumah tu. Abang, mangkit lah semayang subuh abang. Jangan tak mangkit. Dia kata kemarin mangkit dah, ini tak mangkit. Tak apa, nanti syurga ketat. Ui. Ada tak lagu tu maklum? Maklum. Ui, ada tak? Jawab dia bukan nampak saya yang nampak. Ada. Maklum tu tarik mai. Dia kata lagu tu. Pasal lelaki dia duduk dalam masjid ni dah kan. Kita kata ni hang sedekah dah lebih sikit. Hang tengok masjid ni dia kata buat bukan main elok dengan aircon pendek mengedik sejuk. Dulu tak ada aircon hang ingat. Awak tapi dengar kuliah berkuak pening pala berkuak. Aku tak boleh duduk berkuak. Boh aircon apa semua main sekali haram tak main pula. Awak yang tak main. Sejuk tak kencing dia kata. Pula dah. Semua tak kena. Kita kata hang bubuh tabung masjid RM1 nak. Dia kata bubuh juga. Hang tengok dia haram tak bubuh langsung. Ni kalau dia nak buat balik dekat Allah ni, dia berkira. Tapi dia duk minta dekat Allah. Siang malam dia duk minta ke Allah. Dia tak malu pula. Hak tu lah, hak ni lah. Tak malu. Tapi bila dia nak bagi dekat Allah, bakhila wastaghna watta'idu mathil. Kita kata sehari istighfar lah 100 kali. Dia kata mampu. Sehari pujilah Allah 100 kali. Mampu. Sehari selawatlah dekat Nabi 100 kali. Mampu. Mampu saja kat mulut. Tak ada lagi lah orang mampu kerana buat ibadat ni. Cuba kita tengok peringkat umur kita Pak Long. Saya 30 umur saya. Tahun ni 31. Di muka nampak lagu 63. Hak tu nasib saya Pak Long. Hak tu nasib saya. Saya pergi ceramah di Kuala Nerang. Pak Long tu tanya saya. Dia kata ustaz ada lagi 50. Haram saya kata orang tua ni. Bukan dekat buta mata, buta perut dia kata. Kita nak jawab apa? Tak ada pun dekat-dekat dah saya kata. Bila dia kata tengok suara kemas aku baru 20 lebih masa tu. Dia tutup kata 50. Saya ni baru 31 maklum. Umur muda. Muka tua. Itu nasib saya lah. Macam tuan-tuan. Umur tua muka muda. Cucuk. Kalau dicucuk ni nak senyum menit payah. Ada orang dia cucuk ni muka kembur. Lah kali senyum jadi sebuah muka traktor. Kerah tak boleh nak buat apa. Saya ni umur 31 maklum. Kadang-kadang saya duk fikir seorang-seorang di rumah. Aku ni 31. Aku ni nak hidup berapa tahun lagi agak-agak.
Saya tanya diri saya, akulah ni umur baru 31, aku nak hidup ni agak-agak lama mana lagi? Kalau Allah Ta'ala kata Usam, hang hidup sampai umur 40, mana 9 tahun lagi tinggal? Dan nak cover dah apa hak 31 buat dengan nak baki tinggal 9 tahun? Abang Long, Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni Pak Long, Nabi kata 60 70. Saya 78 dah Ustaz. Subsidi dengan duk belakang. Saya 73 dah Ustaz. Subsidi. Lama mana lagi nak hidup? Umur 78, agak-agak boleh hidup lagi 30 tahun. 78, kalau Allah Ta'ala simpan lagi 2 tahun tu menyanyuk tak dengar dah maklum. Tarik dengan bengkang tak ada beza dah. Baru 80, cucu metak bengkang, dia kata buat tarik ni keras. Dia pergi berak dan jemaah, dia kata buat bengkang ni lembut. Tarik dengan bengkang tak ada nak beza dah. Baru 80. Jom menyembah orang pura je, nak balik lah. Nak balik lah. Anak cucu kita nak balik mana? Nak balik dah. Nasi duduk kat mulut. Kita pergi maklum, abang tak makan lagi, nasi duduk dekat mulut lagi. Tangan buat orang tak ada masalah, duduk mau tak ada masalah. Orang tak menyambung makan, lapar. Tu apa dia tu kat tangan tu nasi. Lapar. Nyanyuk baru 80. Kawan saya mak dia nyanyuk maklum, Allah Ta'ala bagi cabaran mujuk 3 bulan dia nyanyuk tu. Dia berak, dia ambil tarik, dia sapu ke dinding rumah penuh. Dia pun ustaz, saya kata berakai, duk ceramah pandai sangat. Sabar. Maklum, umur lah ni berapa? Bab tu yang kata muhasabah tu. Allah Ta'ala bagi pada yang pertama, Allah Ta'ala bagi kat maklum dulu nikah awal. Ada orang maklum tak nikah jodoh berat kot mana tak tahu. Berat lah jodoh, nama dia pun Minah Kati, memang berat sungguh tuan-tuan. Kalau kilo boleh gagah Minah Kati. Orang mai tengok tak jadi, mai tengok tak jadi. Maklum umur 17 nikah dah. Nikmat tak maklum? Nikmat tak? Nikmat. Kita pun Pak Long sekali pergi minta pak dia nak tu. Pak dia pula kata tak apalah hang ikut hantaran masa tu 500 contoh. Dia kata tak cukup duit Pak Long, baru ada RM168. Pak dia kata tak apa, hang bagi RM168, lebih aku tambah. Hui, cepat pak mentua lagu tu. Sama-sama duk tahan borong kawan. Ada juga hak balas anak kawan lagu tu. Abang hang tak cukup ke tambah. Nikah. Allahu akbar maklum nikah. Maklum pun tak macam orang lain nikah mentak lama setahun lebih lagi dah. Boleh daftar anak kat pejabat dah. Dapat anak dah. Ada orang nikah haram tak dapat anak. Betul tak maklum? Kita nikah cukup tahun beranak. Ada orang 3 tahun nikah haram tak boleh anak lagi. Lambat lepas jumpa orang tanya bila lagi. Mana aku nak tahu. Hak orang kampung model kerja tanya ya. Dah hang ni ada masalah apa lah. Dia main tanya suara dekat besar. Ada masalah apa? Kok hang duduk baca tahiyat tak boleh mengucap pun. Tahu apa dia baca tahiyat tak boleh mengucap? Kan dia minta mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Orang Kedah kata hang tahiyat tak boleh mengucap kot. Dia kata mengucap elok lagi dah. Cukup mana? Tak tahu. Saya biasa main ceramah atas sikit pada Kuala Kangsar, nama apa kampung tu tu. Saya lama tak main laluan ni tuan-tuan. Duk lintas pergi Kelantan lama. Saya ingat 60 tahun tak nak main ni, lama. Ada dulu saya ceramah 60 tahun, 6 tahun depan tu. Kampung Pekenama tu. Habis ceramah, mereka bawa pergi makan dekat rumah pengulu tu. Saya ingat lagi ni cerita 6-7 tahun lepas. Pergi ceramah tengok-tengok ada kak tu, saya masuk dalam rumah tu, duduk tidur ke tepi katil tu, tidur ke tepi pintu. Saya kata ni anak siapa ni Tuan Haji? Anak saudara. Anak saudara. Saya kata anak apa tu? Anak saudara. Apa dia tu? Kami Kedah panggil anak menakan. Maduk sedara menasihati. Kawan tu kata tu anak saudara dia Ustaz. Oh nak saudara, nak menakan. Awak dia cacat ni, dia cacat lekak tu, dia cacat tak. Dia kata baru cacat 3 tahun lepas. Dulu menikah apa elok tapi tak ada anak. Bila tak ada anak, mak mentua ni duk push nak anak ni.
Dia tak boleh nak mana tuan-tuan. Anak tuan-tuan oi. Kadang-kadang suami subung, laki subung, tak ada anak. Sebab apa dia? Anak ni bukan kerja kita, kerja Allah. Petua ni orang bagi macam-macam. Ikat kulit korang dekat perut, ikat. Habis korang dalam kampung ni kan. Keliling perut kulit korang. Haram tak lekat. Orang kata pi Langkawi, pi Pulau Dayang Bunting, mandi dalam pulau tu, insya Allah bunting, happy, bawa mak mentua teman, balik Medu Gerik, mak mentua bunting, dia ada. Sebab apa dia maklum? Kerja Allah. Picek dekat doktor ni, doktor pun kata tak pernah kencing dalam ni, esok gua hamil tengok bezang, gua nak cek kencing kata ni, bagi nak penuh yang ni, doktor nak cek. Esok mai cek, doktor kata menurut kajian kita dan pemeriksaan kita, cik dan puan tidak ada masalah kesuburan, dua-dua subur. Dia dengar tu, dia tepuk meja doktor, terangkat habis pen-pen tu, tepuk dia terangkat habis pen-pen dalam meja. Dah subur ke siapa? Anak tak ada. Dia marah lagu tu, orang kot dia. Doktor kata jangan marah tuan, saya doktor pakai subur pun tak ada anak. Saya ni doktor pakai subur tak ada anak. Tuan-tuan bisa jumpa, saya kak saya ada seorang penat, dia kena pakai gas tu, penat. Ada satu tahun tu dia penat sungguh-sungguh, pergi ambil bola kereta, pergi satu, saya tak mahu abang lah, satu pusat rawatan tu, pergi duduk isap tu, Lena kat hospital tu duduk seduh tu. Esok kami pergi lah waris, jumpa doktor pakar penat tu. Doktor pakar penat tu pun tuan-tuan, gas ada 4 atas meja dia pun. Doktor pakar penat tu teruk pada kita main berubat minta tak gas, dia tu 4 gas dia ada atas meja tu. Doktor pakar penat. Masuk dah Masya, bukan mungkin 9. Lajak ke berhenti? Lajak ke berhenti? Kalau kena apa tuan-tuan tanggung lah. Bahagian saya apa tuan-tuan tanggung? Ambil dah kerah ya, no? Ni di antara Malaysia jam paling derah dalam masjid, bunyi macam lori Agostan tu, ting. Okey, doktor pakar penat maklum oi. Dia kata jangan duk marah kat aku, kata hang tak ada anak. Aku doktor pakar subur pun tak ada anak. Anak ni kerja Allah. Kalau kerja kita senang, ambil tanah liat duk geletir depan rumah lepas azan tu maklum, terang nak tunggu ustaz mai ceramah. Orang kata buat apa tu maklum, ada buat anak dan kot 2 orang terang nak masuk maghrib. Ni anak bukan masa duk geletir tanah liat. Betul tak maklum? Maklum kahwin setahun dapat anak, alhamdulillah. Tu nikmat Allah Ta'ala bagi tu maklum. Beranak pula Allah, oi, orang lain 2-3 orang, dia 14. Mak dia tokek kecil Fatimah, pak Tonggak Ali, belaga bau pun mengandung 14 orang. Kawan ayah saya tuan-tuan 12 orang. Saya kata ibu apa? Ibu Sor tu, orang Kelantan, ibu Sor tu, saya tengok ke badan dia dengan badan saya, jauh beza. Hak dia tu masih ambuih berapa? 12. Saya kata baru 12 kan cukup 12. Cukup dah. Saya kata pasal apa? Kilang tutup tak? Dia kata kilang tak tutup, cuma enjin tu engkau patah, nak start tak boleh, dia kata. Apa dia maksud saya tak faham. Anak kita seorang terbit mana? Anak tu pula Allahu Akbar, tak ada satu pun yang memeningkan kepala kita. Tu kata nikmat. Tu yang Allah Ta'ala kata dalam Quran ni Pak Long, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak kira segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita Pak Long, daripada mula hidup sampai lah, tak boleh nak kira. Saya duk abang nikmat ni, saya duk abang ni, yang tuan-tuan nak kira dekat Allah ni, saya duk abang ni. Ada anak pula Allah. Dengar pak dia batuk pun sampai dah depan rumah, telefon mak, dengar pak batuk kong, tak telefon start motor terus sampai depan rumah, nak bawa pak pergi hospital. Pak dia kata apa dah, dia dengar pak batuk covid ke apa, dak tersedak isap rokok. Pak dia isap rokok, mak pergi tegur tersedak batuk. Ada anak orang lain maklum hamam pih atas katil pun aku tak pergi tengok. Betul ke tak? Tuan-tuan nak kira apa dengan Allah Ta'ala? Anak tu pula clear, dia pun dah main satu peringkat umur. Allah mengaji, cerdik, kerja mudah dapat, jodoh ringan.
Dia kata ringan tak, semua ori saya tanam tepi jalan raya. Dia syirik, faham lagu tu. Dia tak kena mengenal pun tanam ori kat mana maklum. Ada dia ni umur 40 tak menikah. Dia kata tu lapak hang lu tanam ori belakang rumah. Hak ni syirik orang Melayu saya nampak. Boh pensel 2B. Nak bagi anak cerdik menulis. Lah kali besar menulis tengok menulis nama ekor. Bukan nak menulis nota kuliah, menulis nama ekor. Boh kalkulator. Boh kalkulator nak bagi anak pandai matematik, tak cukup kalkulator, beli pula bateri tambah tepi ikut habis. Betul tak maklum? Syirik. Ni Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita maklum. Kita pun dah berumur, sihat dan tengok cucu. Habis tu tuan-tuan nak berkira apa dengan Allah? Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Walaupun macam tu nikmat yang aku bagi kat mereka, tapi tak ramai hak bersyukur dengan nikmat aku. Aku suruh buat A, dia buat B. Aku kata yang hampa boleh buat atas dunia ni banyak, yang tak boleh buat tu yang sikit. Tapi duk buat tak boleh buat tu. Ustaz, saya ni masalah saya ni Ustaz. Saya nafsu, saya tak boleh kawan. Nikah. Nikah dah Ustaz? 2. 2 dah Ustaz, tak boleh kawan. 3. Tak cukup 3, 4. Boleh kau tak? Islam kata boleh. Yang tak bagi bini hang. Balik kira elok-elok. Bini tak bagi tu benda sebab dia dah maklum. Dia siap tahan maklum ni. Maklum kalau dia tu elok maklum bagi tak? Dengar tu. Bagi, betul tak maklum? Ni betul dia pun elok. Betul tak? Bagi. Ni kita. Tu sembang tu sikit masa tak cukup. Dia sembang bab nikah 2 ni dia lejak. Kadang-kadang sembang yang berani tu dak tapi nak nampak lagu hebat menyembang pi begitu kan. Banyak jenis tu sembang kat kedai tu pam. Bini okok buat kawan. Main minum pun bini bagi RM3. Dia apa tak ada habis sembang bab nikah 2 boleh ke dia. Sopa tak mau cucuk vaksin dulu. Saya tak mau cucuk vaksin ni, saya tak mau. Kita kata siapa Pak Long? Tak mau ada baby. Saya kata botol besar tu baby nak masuk kot mana Pak Long? Saya tak mau. Saya benda-benda haram tak mau pergi masuk dalam badan. Okok. Saya kata apa dia Pak Long ulang balik. Saya benda-benda haram tak mau pergi masuk dalam badan. Dia kata tu awak rokok ada buah kurma ke dalam tu ada isyak ke? Buat sembang pandai. Apa ada sembang nikah 2? Orang tanya dia hang lagu mana Din? Kalau bini hang bagi hang nikah 2 hang dengar. Tunggu bapak. Orang nak pergi orang dengar. Dah kalau dia tak bagi aku peduli apa? Dia siapa? Bini bagi RM3 pergi minum oh. Sembang tu maklum tak mau bagi kawan nampak lekeh. Hak tu lah tak mau bagi kawan nampak koman. Habis menyembang kawan pergi hantar balik rumah. Motor pun harap tak dibawa nak nikah 2 tu. Kawan pergi hantar depan rumah, dia turun motor, dia quit kawan dia. Hak sembang bab nikah 2 tak pangti dekat tu sudah. Dia katanya duk jawab mai sini. Hak ni panggil Pak Long kampung Pelang kan. Sembang terus tak mau bagi orang nampak lekeh. Maklum. Oh maklum. Apa ada lipok lapak ke? Ada kenduri malam ni? Tak ada? Ha? Ada bungkus? Ha. Sini panggil bungkus kan? Kok dia panggil take away? Kok dia panggil take away? Balik makan di rumah. Nak makan, tak mau makan sudah. Dia kata, ambil dah. Maklum? Syukur. Sebab tu dah Allah Ta'ala bagi dekat kita macam-macam tu. Yang kita nak berkira dengan Allah Ta'ala ni pasal apa tuan-tuan? Yang kita nak berkira dengan Allah Ta'ala ni pasal apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita nak buat ibadat mesti tanya yang ni apa dia dapat. Nak buat ibadat mesti tanya yang ni apa dia nak buat. Pasal apa ni? Yang berkira satu macam dengan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tak berkira apa pun dengan hang. Hang nak apa semua Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tak berkira satu habuk pun dengan hang. Yang hang nak berkira dengan Allah Ta'ala ni pasal apa? Nak buat yang ni dapat apa? Nak buat yang ni dapat apa? Saya nak pesan dekat orang kampung Pelang ni, stop perangai tu, jangan duk buat dah. Sekali lempak perangai tu masuk dalam sungai. Boleh ke tak? Sungai tak ada otak, lempak masuk dalam hutan. Buat. Ustaz, kalau saya selawat sehari 100, saya dapat apa? Dapat apa? Dapat pahala.
Oh, rezeki murah. Mana aku nak tahu? Dia duk zikir-zikir, bisnes keliling kok. Tak mau. Mayang menteruk minta kata bomo. Hayya ilaha illallah. Hanya Allah Ta'ala tu pak tiri laki mak hang. Minta kena bagi. Hang minta kat dia kena bagi. Hang minta kat dia kena bagi. Hang minta kat dia kena bagi. Yang dia minta kat hang bagi ya. Tanya diri kita balik. Ustaz ni cengih. Bukan cengih Pak Long. Jenis Kedah lagu ni. Kalau Mak Long tengok ustaz-ustaz Kedah ni, memang lagu ni saya ni di antara ustaz yang lembut di Kedah. Dia lembut Mak Long. Tu haram jadah tak keluar lagi tu. Saya tak tahu orang kata buat cengih. Dah nak bagi tuan-tuan mudah faham. Dia kata tak boleh ustaz, kita ceramah ni ibarat tarik rambut dalam tepung. Rambut tak putih, tepung tak selera. Hak tu orang. Aku jenis ambil tepung pergi sepak dekat muka tu. Baru dia tahu kita tu tepung. Bagi direct balong. Bubuh ni betul. Ni kadang-kadang nak habak main gerik kata aku nak habak lah nak pergi gerik. Betul tak saya kata? Kita ni duk minta ke Allah doa, ya Allah, bagilah murah rezeki, ya Allah. Lepas tu nak. Awak ni meniaga goreng pisang tak laku tu, ya Allah, bagi laku, ya Allah, bagi laku. Nak pergi Minang, nak pergi menengok anak terono, ya Allah, bagilah, ya Allah, bagilah aku mudah untuk dapat ni. Aku nak pergi minta anak tu imam ni, jangan minta banyak-banyak sangat soalan, ya Allah, aku takut, ya Allah. Dah gagah nak pergi ambil anak tu imam. Anak JKK dah tak mau ambil. Dia ambil anak tu imam. Bila dengar cerita 3 orang pemuda nak menikah dengan anak tu imam. 3 orang ni pergi 3 orang ni. Tu imam kata ni apa main apa ni? Saya nak main minta anak tu imam. Saya minat anak tu imam. 3 orang nak minta anak aku perempuan bukan jantan. Kalau anak aku jantan boleh nak menikah 3 ni seorang lah perempuan. Tak apa, tu imam pilih lah kami yang mana yang terbaik. Tu imam kata aku tak mau tanya lah hampa kerja apa-apa. Aku nak hak bakal menantu aku ni ada agama. Hampa apa tak surah-surah dalam Quran? Apa? Aku nak tanya surah-surah sikit boleh? Boleh. Faham? Nama apa? Nama satu kata nama saya Anas, tu imam. Anas. Anas. Suratul Nas. Tu imam tiba surah dengan nama Anas. Qul a'udzu birabbil nas. Selesai. Tanya pula nama dua hang, saya nama Asri, tu imam. Suratul Asr wal Asr. Sampai wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nama 3 pecah peluh. Sebab nama dia Yasin. Dia nama Yasin. Dia kata jahanam dah aku. Tengok pecah peluh ni, peluh pedai peluh ni. Tok imam tanya, "Hang nama apa?" Cerita betul ya Tok imam no. Nama saya Yasin, tapi di rumah mak dengan ayah dia panggil qul huwallahu ahad. Dia kata, kan? Duk minta doa bagi luluh, duk minta doa bagi luluh. Allah minta ke hang, awak tak bagi. Batu maklum, mulut lidah kena senantiasa zikir kepada Allah. Maksud zikir ni, yang pertama zikir lah. Yang kedua, mulut kita ni tuan-tuan kena bagi orang, bantu orang ingat ke Allah. Sembang, bagi orang ingat ke Allah. Sembang, bagi orang ingat ke Allah. Maklum, umur kat 70 lah, korang-korang ki gosip maklum. Kalut. Nelofa mengandung, Mira Filzah kandung, biar pergi kat mereka. Kan dia ada kena mengenal kita. Tapi Mira Filzah dia kata mengandung. Tapi maklum duk baca dalam Facebook, dia tak kata apa. Kalut. Maklum tak ada kalut orang mengandung kata. Kalut fikir kita ni nak lepas syurga ke neraka pula maklum. Boleh kan tu? Tu yang pertama. Yang kedua, ciri orang mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat yang kedua ni apa dia? Wa qalbun syakirun. Hati yang senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Saya kata dah tadi, nikmat Allah ni banyak. Pak Long, Allah Ta'ala dia bagi nikmat kat kita ni Pak Long. Dia suruh kita buat satu ya, syukur. Aku bagi nikmat semua ni kat hang, aku tak mau minta banyak, aku minta satu ya, syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau hampa syukur, aku nak bagi tambah lagi. Senang faham, kita ni mai jumpa orang minta tolong, kawan tu tolong kita. Yang dia minta dekat kita apa dia? Ucap terima kasih ya. Jangan khianat aku. Bila hang ucap terima kasih, hang tak khianat aku nak bagi lebih lagi. Itu 1000, ni aku nak bagi 2000. Tapi tak, Allah Ta'ala bagi macam-macam. Hak kita balas ni apa dia? Derhaka dekat dia.
Dia suruh semayang sehari semalam 5 waktu berharam tak semayang. Kalut sikit tinggal. Kalut sikit tinggal. Boleh tak tu? Mau tak faham saja lagi ya. Kalut tinggal. Kalut tinggal. Ni nak kalut dah ni peluri kahwin. Karena anak dia kahwin selerak satu keluarga haram tak semayang. Duk kerja salam cakap. Dia kata tak boleh covid. Dia kata tak ni aku tak salam. Tapi nak cakap ni aku kena salam. Tidak aku tak bayar gula dengan ni. Doa sila dia minta akak dan sila Allah bubuh. Sila Allah bubuh. Kawan tepi kata ni Zuhur nak habis, dia kata Allah Ta'ala pun faham, hutang banyak, dia kata kenuri ni mampu. Dia minta kita syukur. Pak Long, dalam dunia ni di antara benda haram dengan benda halal, hak mana lebih banyak? 2 saat dah sekarang. Haram dengan halal ni mana banyak, Pak Long? Hello? Awak tuan-tuan jawab pun tak mahu ni. Kalau tak betul saya abang, betul kan saya nak marah. Dalam dunia ni maklum, dalam hidup kita ni, di antara benda halal dengan benda haram, hak mana banyak? Yang pertama haram, orang kata haram, betul? Ada tak yang kata halal? Ada, dua-dua ada. Tu hak mana betul tak? Halal lebih banyak daripada hak haram. Allah Ta'ala haram kita berzina, hak nak menikah nampak. Allah Ta'ala haram ayat ni ada berapa jenis, hak lain tu hak nak minum kedarah minum lah. Yang aku haram ni berapa jenis ya? Yang arak, walaupun nama timah haram, walaupun nama umat haram. Lah ni masalah kita ni dalam dunia ni tuan-tuan. Banyak daging babi duduk dalam plastik lembu. Dia pergi cetak plastik tu, plastik daging lembu. Dalam tu daging babi. Ni masalah ni. Berapa banyak dah kita ni tuan-tuan. Saya sebut orang kata kasar lah. Tuan-tuan fikirlah kita hidup ni, saya 31 tahun ni kira okey lah. Pak Long 60 tahun lebih ni. Pak Long beli yang ni duk makan nama dia kata Allah, mi tu ada babi. Allah, babi pula. Beli pula toko ni, dia beli tu Allah, babi juga tinggal. Beli ubat gigi ni, Allah dia kata dalam ubat gigi ni babi. Kalau kita ambil sikit-sikit ni tuan-tuan himpun, perasan berapa ekor dah babi kita ke darah. Betul tak maklum? Kalau himpun dalam mi tu sikit, dalam bihun tu sikit, dalam mak tu sikit, dalam mak ni sikit, lemak babi lah, ada tu lemak babi lah, ada tu lemak babi, berapa ekor dah babi kita ke darah. Korang 4 ekor ada kot. Tu perangai pun macam babi seorang-seorang. Minta maaf lah orang kata kasar, tapi betul. Tuan-tuan cuba tengok perangai orang Islam, tuan-tuan tengok perangai orang perangai babi. Ada orang Islam yang perangai macam babi, ada. Babi ni dia suka makan benda-benda kotor. Ada orang Islam dia suka makan benda haram. Ada kerja gaji elok dah, nak rasuah juga. Ada ke tak? Ada dah bini lawa kena jaga aurat bini, kena jangan duduk dedah. Cuba tengok perangai babi, bini dia siapa nak balas. Ada orang Islam perangai lagu tu. Siap bawa bini untuk penjual tubuh bini demi kepentingan hidup dia. Ada ke tak? Ada. Allah Ta'ala haram. Yang aku haram jangan makan. Yang aku haram jangan buat. Yang aku haram jangan sentuh. Dia minta tu ya. Bila hampa follow cakap aku nak bagi lebih lagi ke hampa. Bukan aku nak kerat, aku nak bagi lebih. Apa nganga-nganga? Malam ni baru duk main tak semua hoi. Marah ni aku sapu sikit. Tuan-tuan, macam tuan-tuan lah. Ada hari tuan-tuan makan tepung talam. Tepung talam tu maklum, tahu tepung talam. Jangan duk kasar, rosak. Mau hari-hari duk terkedarah tepung talam pagi-pagi maklum. Selera boleh hilang juga. Betul tak? Ada agak hari kita nak makan roti canai. Ni roti canai ni. Mana ada roti canai yang buat begitu? Dah ni dia tibak dia bakar atas api dah lah.
Tuan-tuan nak makan char kway teow, tuan-tuan cuba tengok tukang hang masak char kway teow, api mesti keluar kat dapur dia. Keluar brrrr kat belakang tu. Mana ada orang goreng char kway teow api tak keluar kat belakang. Itu dia tak hati. Ni semua tadi tak ni kasar hanya mulut banyak. Jom malam ni kita pergi dengar ceramah Ustaz Usam. Dia tu aku bisa dengar kali. Tak boleh tidur. Dia bagi pang. Aku tak boleh aku. Bila awak dah aku tak boleh aku. Dia kasar sangat, dia tak sesuai, aku tak boleh aku. Malam esok Ustaz lembut tak. Jom kita pergi dengar Ustaz Din. Dia tu kadang-kadang lembut sangat sampai aku mengantuk. Hak kasar, hang tak boleh nak tidur. Hak lembut, hang kerja nak lena. Lah malam ketiga bagi mic ni kat dia, hang ngajak pula kami nak dengar. Ada tak jenis cakap pandai lagu tu? Ada. Orang tak buat kuliah dia ingat. Masjid tak buat kuliah dia ingat. Duit dia timbang buat apa? Duk pusing duit kat depa. Bawa kuliah. Syarat go. JK masjid bukan tak membuat, kadang-kadang malu kat ustaz. Kuliah maghrib ni ramai ustaz pada anak murid. Kadang-kadang ada masjid ceramah perdana lagu ni penuh sampai keluar. Kuliah maghrib ramai ustaz pada anak murid. Ambil jadual sebulan, bilang-bilang ustaz ada 43 orang. Hak kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, 43 orang. Hak main mengaji 20 orang tu kan. Hak tu kata ramai ustaz pada anak murid. Tak kena. Tak buat kuliah, tak kena. Ni malam ni saya nak bubuh sikit tuan-tuan, bagi tuan-tuan nampak. Allah Ta'ala dia bukan dia kata aku jaga ni, aku nak abang dekat hang. Jangan hang melebih. Aku bagi macam-macam dekat hang. Yang aku nak minta dekat hang, syukur ya. Syukur ni lagu mana tuan-tuan? Senang. Tadi khutbah Jumaat, tu imam kata, tu khatib kata, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ada tak khatib pesan tadi? Tak dengar muzdak dah hantar mai. Dah pun hamai halina. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melakukan segala arahan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maklum? Hak tu je Allah Ta'ala minta kat kita maklum. Dia bukan minta banyak maklum. Dia tahu dia minta banyak mampu tak larat. Dia minta kat kita sehari 5 kali ya, main jumpa dia. Tu berharam tak buat. Kau ajak ke tak kita dengan Allah? Ini bahasa kasar sikit. Tuan-tuan tak? Saya bagi betul-betul dah tuan-tuan. Senang tuan-tuan nak faham. Kita ni korang ajak tak dengan Allah? Kalau saya kata kita ni derhaka ataupun tidak dengan Allah. Derhakanya kita. Tuan-tuan tak faham. Mai bahasa Kedah, kita korang ajak tak dengan Allah? Dia bagi macam-macam ni, dia minta kat kita 5 kali yang main jumpa dia. Pagi buta lena, jagalah sat. Malam tu anak boleh lena pun aku yang bagi. Kalau Allah Ta'ala tak izin kita lena, tak lena malu. Buat macam-macam tak mau nak lena. Buka teks khutbah tak lena. Buka Quran tak lena. Bancuh kopi minum lagi tak lena. Macam-macam. Minum ubat tidur, ubat mengantuk. Haram tak mengantuk. Allah Ta'ala tak izin. Ada seorang lagi tuan-tuan tak ada buat apa, tengah ustaz duduk ceramah dia boleh lena. Ni dia. Balik-balik bini tanya abang ustaz ceramah apa? Okey derah elok. Tak dengar macam lewat, dia sangkut tahu mana tu, dia sangkut betul ke dia kencing minta tahu tu. Dia cerita apa abang? Banyak benda. Dia abang banyak benda. Dia banyak benda tu dia abang apa? Jelas elok dia nak abang apa tu, jelas elok lah. Mudah faham. Haram dia tak faham, dia tak apa. Dia kerja main lena. Masalah aku ni, aku dengar khutbah ke, aku dengar ustaz ceramah ke, masalah utama aku ni cepat mengantuk. Ada orang Allah Ta'ala bagi kat dia cukup mudah lena. Tuan-tuan nak bayar nikmat lena tu tuan-tuan. Tak ada cerita nikmat lena lah. Nikmat tuan-tuan boleh kencing berak, tu pun tak terbayar dah. Jangan ada cerita nikmat kesihatan. Nikmat boleh kencing dengan nikmat boleh berak. Kawan saya habis 89,000 kes tak ada kencing. Dia duduk kencing orang kerap sangat. Orang doa-doa simpui, kalau orang kunci dia tu tak ada kencing. Maklum bayang, maklum tak ada kencing.
Kita duk tahan kencing tu pun tak boleh nak duduk dah. Dia tak boleh kencing kat sebulan. Doktor awak masuk kat dalam lubang kencing tu, tarik tak keluar. Last kali doktor tu kata kena buat operation 89,000. Duit ada tak ada kena pergi buat, boleh tak boleh kencing. Maklum bayang tak boleh berak. Kita ni nak terberak, nak masuk jamban tu orang duk penuh. Hak tu pun tak sangka dah risah maklum oi. Kahrik. Jamban ada satu dalam rumah. Jenis lelaki pula duk main berak, duk main Facebook. Abang cepat dan aku pun duduk dekat kawasan bahaya ni. Aduh, cepat abang. Cepat abang. Cucu pula mat. Tok nak encin tu, habis kencing lah tanah, aku tak heran dah aku nak berak. Dia nak terberak, jamban orang guna tu pun tak sanggup. Tuan-tuan tengah duk berak, orang duk main ketuk pintu. Hangat hati ke tak tuan-tuan? Saya kenal sekali satu masjid tu, dah lah insil tak ada. Tak insil, tak selak jamban tu. Macam jamban masjid tuan-tuan ni saya boleh bagi B+. Kalau orang suruh nasi lemak boleh gamak makan lagi ambil berak. Bersih apa semua kan. Masjid kampung karaoke madong. Ni ada kita pergi dengan selak pun haram tak ada. Kita duk tekan aku tu lah ambil berak. Celah tu pula orang duk main tolak. Woi. Problem mana? Allah Ta'ala kata lah ni aku nak minta ke hampa. Hampa bayar nikmat kencing, hampa bayar nikmat aku bagi berak. Boleh bayar tak maklum? Ni yang tuan-tuan kita duk belagak dengan Allah sehari 5 waktu haram tak mau sembahyang ni. Hak kita duk sombong dengan Allah Quran tak mau baca ni. Hak kita duk sombong dengan Allah ni zikir tak mau ni. Cukup dah amalan kita. Kita nak bayar balik nikmat berak, nikmat kencing. Tak terbayar kot. Pikir. Sebab tu Allah Ta'ala minta syukur. Aku bagi nikmat, aku nak syukur. Hati hangpa kena syukur. Banyak ke, sikit ke aku bagi, syukur yang aku nak. Aku bukan mau yang lain, aku nak hamba syukur. Tapi kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, tak ramai. Hak bila aku limpahkan, aku lunggukkan nikmat kepada mereka, tak ramai yang bersyukur. Tu tabung masjid ada tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita syukur nikmat kesihatan jolok pun RM5. Bubuh tu bubuh lah. Sedekah ni Nabi kata, biqadariha, bi'padan dengan tubuh badan kita, dengan pendapatan kita. Sebulan 12,000 hang dapat. Hang bubuh sebulan RM4 tabung masjid. Mampu. Seminggu RM1. Tu tak padan. 12,000 maklum. Boh, RM1. Tu pun dia tulis nota. Niat 5 nama. Boh RM1. Harap Tuan Imam doa kepada arwah pak saya, arwah mak saya, arwah tuk saya, arwah tuk wan saya, arwah abang saya meninggal kemarin. RM1. Boleh seorang 2 kupang. Boleh seorang 2 kupang. Orang kata hang bos RM1 aku bubuh kat, depa tak bubuh langsung. Satu. Maklum, lepas ni maklum, syukur maklum nah. Nak syukur ni lagu mana maklum? Kita buat bagi benda Allah Ta'ala suka. Macam kita lah sebagai mak. Anak kita nak macam-macam kita bagi. Tiba-tiba dia buat perangai kita tak suka. Kita marah ke tak? Tapi bila kita bagi anak kita balas balik. Dia mengaji elok. Mak boleh beli tak handphone baru mak besar sikit. Senang nak buat PDPR. Jenis mana? Itulah jenis besar sikit tu dia panggil tab. Kita pun pipi tengok harga RM899. Beli anak pun mengaji hari-hari dia mengaji, skor elok, dia pun pandai. Puas hati tak bagi dia? Ni bukan kata 800, 8,000 pun aku beli kalau hang baik lagu ni. Mulut kita. Tapi bila kita beli dia haram tak mengaji. Cikgu duk main habaq kata, maklum, dia masuk ni muka tak ada. Dia masuk dia bubuh anak patung, dia pelekat remak dari depan. Hak dia ada pergi buat Grab. Hak dia ada pergi buat food panda. Oi hang ni kecoh mak ni, rampas balik. Tu
tu Allah Ta'ala dia bagi kat kita Pak Long, dia minta kat kita, aku tak mau banyak, aku nak satu ya, syukur atas nikmat yang aku bagi dekat Kaabah. Yang ketiga, wa badanun sabirun 'alal bala. Nikmat yang ketiga, orang dapat kebaikan dunia dan akhirat. Nombor tiga apa dia? Tubuh badan dia senantiasa bersabar di atas bala dan ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Hidup ni ada dua benda belum. Ada benda yang kita suka, nama dia nikmat. Ada benda yang kita tak suka, nama dia bala dan ujian. Bila benda kita suka, sambut dengan syukur. Bila benda kita tak suka, sambut dengan sabar. Ada ulama pula, hang bagi bala pun aku, apa, nikmat pun aku syukur, hang bagi bala pun aku syukur. Siapa Ustaz? Dua-dua syukur. Sebab bala, ujian kita tahu dah, apa nikmat kita tahu dah, bagi Allah Ta'ala suka, tapi ujian, pasal apa nak kena bersyukur? Sebab Allah Ta'ala pilih kita untuk dia uji. Dalam banyak-banyak hamba, pasal apa Allah Ta'ala nampak kita dia ada uji? Sebab tu kami syukur. Hak tu maqam ulama' lah maklum. Kita tak sampai tentu, sabar tu dah lah. Sakit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit, jangan duk mampu. Ada satu orang dia sakit, dia kena batu karang. Ni jenis Tok Panglima juga ni, Saiman Derah apa semua ni. Dia duk Saiman, dia kata aku kalau singa main aku terajang lagu dia singa. Ular tedung sela tuan-tuan, dia ular tedung sela takut dekat dia, bukan dia takut ular tedung sela. Saya bisa tengok ular tedung sela masuk satu rumah kawan tu, masuk dalam bawah katil. Dia ada duduk tepi tu, dia panggil mai tengok sana ular tedung sela. Dia kata masuk kok malah pula. Kita pun pergi jaga-jaga pergi, jangan. Dia kata tak apa ah. Dia masuk tak nak? Tu dia masuk bawah katil tu. Kalau kita lari dah, dia ada, dia pergi suar kepala ke bawah tu, dia nampak ular tedung sela. Dia tepuk ular tedung sela tu, mai pegang kepala terus bola ni. Tak ada 5 minit pun. Ular tedung sela maklum oi. Bahaya belum? Dalam kajian mereka buat baru ni, ada 2 jenis ular bahaya. Ular tedung sela dengan ular tedung seluar. Tedung sela dia patut hilang nyawa, tedung seluar patut tambah nyawa. Hak ni cukup bahaya. Dua-dua ni bahaya. Kajian mereka buat lah. Dia tangkap lagu tu. Maklum gelak apa? Ni cerita kami orang lelaki. Dia tangkap lagu tu yang maklum. Bubuh. Hebat tak maklum? 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 Hebat ke tak? Tapi Allah Ta'ala uji dia dengan batu karang lah. Tak boleh pergi. Musin kuat dah tilam. Musin. Tu yang kata kita musin. Saya pergi tengok macam mana. Cakap tadi lah. Ada tengok belakang lah. Apa dia cakap lagu tu? Tak boleh cakap. Sakit. Musin kuat dah tilam. Paha pun tinggal tulang. Setengah bini dia buat lagu ni Ustaz. Tak tahu dia kata apa. Kita tanya dia, nak minum dah. Lah kali bini dia tak tahu nak buat macam mana. Ambil air sebotol bagi kat saya. Nak tak baca sikit dia minum. Saya pun baca lagi. Baca habis-habis dia minum tu. Alhamdulillah dia boleh cakap. Habis minum lah. Hak penyakit ni pun dia macam-macam. Baruah semua keluar baruah tu dah. Hak tak boleh duk cakap nyanyi tu. Kena ayak saya jemput terus keluar baruah. Saya kata apa dia ni belum. Allahu Akbar. Sakitnya macam baruah. Ada baruah tu. Hak mula tak boleh cakap ni nyanyi. Pak Long, ada Saiman Derah ni, esok Allah Ta'ala bagi demam sudah. Betul tak? Dia tak larat, mood tak ada, demam ya. Orang pun tak biarah lah demam, takut COVID. Hidung merah, sesama. Kita kata ni awak nampak lain, demam. Bunyi pun hidung, dulu demam, tak demam. Tak nampak teruk, demam. Demam. Berapa hari dah demam? 3 hari dah demam.
Jana ni, kalau janda hujung jalan tu mau, tak mau demam. Sembang bak janda, tak mau dah, itu demam. Tidak boleh ke dia, demam. Maklum ni pun hak jenis pandai bersyarah pun ramai juga saya tahu. Betul tak maklum? Hak jenis pensyarah tak ada bayar ni. Betul tak maklum? Orang perempuan ni bab syarah boleh kat depan. Bini saya masa rupa maklum. Saya keluar rumah, duduk bersyarah ke orang, balik rumah saya kena bersyarah. Dia bersyarah tu, pagi tadi nak keluar pun kena bersyarah dulu. Tak dah duha dia bagilah. Saya kata ni kuliah apa? Nak kata kuliah subuh pun tak. Kuliah isyraq pun tak. Kuliah duha pun tak. Alah, kita orang lelaki maklum. Orang perempuan ni dia teliti. Dia susun kot lamari tu elok, kami dekat. Dia duk ajak dah. Tengok hak mana berkenan. Okey, berkenan tak ni. Bawah ni ada lagi, atas ni ada lagi. Suar tangan lagu tu. Angkat yang atas. Pegang yang mana nak, angkat, tarik. Tak balik, tarik tangan. Saya pun duk praktik nama dah. Pagi tadi kelang kabut. Jolok dia tak mau masuk. Baru okay, ni tak mau masuk lah. Dia jolok tak mau masuk. Angkat sikit, tarik, ketekum. Allah balong. Dan dia mula Assalamualaikum, nak wallahualam, cukup payah. Tangan tu biasa orang duk ajak berapa kali dah. Dah tak sengaja. Tu siapa nak lipat pula tu kita. Orang perempuan, nafsu mereka balong. Nafsu mereka. Tu yang kita duk mengaji orang perempuan tak apa nafsu maklum. Ada apa nafsu orang perempuan? Nafsu apa? Kaya apa? Nafsu apa? Tak dengar. Nafsu apa? Sebelah. Ui, takkan sini. Orang lain dekat 9 ni, depa sebelah. 9. Akai 1. Orang lelaki pula akai berapa? Akai berapa orang lelaki? 9. Nafsu 1. Tu yang dia duk kilah kencing maklum boleh ke dia tu. Ada saya ceramah satu tempat tu. Pegawai tu kata, "Pa 99 kami menandakan zina." Wih, dia kata bukan kod tu hak 9. Orang lelaki nafsu dia 1 lah. Orang perempuan ni macam-macam. 9 ni macam-macam. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan main dengar ceramah dengan maklum main dengar ceramah. Beza. Pak Long hak main ni spender barang tak pakai kadang-kadang ni ada. Tak percaya try urut tengok punggung Pak Long lincin ke kasar. Mau lincin tobat tak pakai. Dia kata biar ada berehat lagi tak duduk terkepit dia kata. Lah maklum gelak apa semua. Saya ceramah itu ni saya cerita lah. Maklum cuba tengok orang perempuan dia lain tu. Saya nak tanya AJK masjid ni ramai lelaki ke perempuan? AJK masjid ni ramai lelaki ke perempuan? Lelaki kan? Sebab tu tingkap tak ada tirai. Sebab tu gelas dengan pelapik bunga lain. Sebab tu dia tak ayat pak betul ni orang lelaki. Kalau orang perempuan tak ada ni kotak tisu pun perempuan tu duduk ternyeh. Cuba bagi dia buh penuh rebel-rebel ni. Betul tak maklum? Maklum betul tak? Maklum tengok tingkap tu maklum geram tak? Bila nak bukti raya tu. Orang lelaki dia bukan peduli maklum. Cuba tengok kalau orang lelaki beridang makan, orang perempuan beridang makan. Orang lelaki tak ada buh pelah tu cedok tak noh. Dia panas ke baru sedap. Sedap. Orang perempuan tak ada pinggan hak no pinggan hak ni. Dia punya camca dia bubuh dalam tisu. Bukan tisu tu nak makan. Orang lelaki tak ada buh dalam gelas tu pilih tengok tak berdebu. Dia kata tak bebas orang tu baik Allah tu dia suruh kita betul. Orang perempuan tak dia bubuh dalam tisu tak. Hatu nafsu orang perempuan. Maklum pergi shopping dengan orang lelaki pergi shopping. Saya dulu tak tahu. Pasal apa abah jangan shopping dengan mak. Lah bukan saya tahu. Kadang-kadang satu kedai tudung haram tak boleh beli. Kita tengok tudung tu pun pendek pening mata. Dia keluar nyong-nyong. Tak ada berkenan. Kat 2000 leh selai bang tak berkenan. Ada yang elok tapi oning tu pula tak elok, duk oning. Tak faham beli balik kita petari bagi elok tak ada masalah. Orang lelaki maklum satu kedai 4 barang dia boleh beli. Orang perempuan 4 kedai belum tentu satu barang dia boleh beli. Contoh orang lelaki pergi cari seluar dalam. Seluar dalam orang lelaki mana dia duduk hampak lagu seluar perempuan? Ada apa long kita duduk pergi angkat.
Getah ni dia tak apa nak meri ni no. Tak ada. Yang Mak Long dia buat ngangau siapa Pak Long tak nak pakai sepeda lah, tak nak beli. Mak Long. Seluar dalam orang perempuan kita pergi shopping komplek dia bubuh hotel tu, rak tu. Pegang. Ni tak boleh dia geli lebih rendah lebih dia tak. Kami tak ada dia pipi sepeda orang lelaki dia duduk dalam kotak. Ni je nama apa ni Puma kelia. Size XL ni saya aku. Dia tak tengok cak halal dah pasal babi tak pakai sepeda kan, dia tak tengok dah. Kelia dia tengok harga dia pegang sepeda tu dia ayun dia bayar. Dia tak tengok dah lain dia lah. Orang tanya mana tak beli seluar dalam. Angkat seluar dalam beli seluar dalam. Dia pipi scan balik-balik kotak XL. Budak-budak tu celaka lepas silap boh CS. Dia balik-balik selalu boleh tak betih ya. Atas sikit bila buku lali. Agak-agak dia dah buat lagu nak lo. Ada dia londeh, dia gulung-gulung bubuh balik tak ada. Dia panggil bini dia tarik belah ni, dia tarik belah ni bagi cekang juga. Daripada S boleh XL juga ke dia. Tu kata orang lelaki maklum. Tu yang kata nafsu-nafsu tu. Kita bilik tidur kita dengan bilik tidur orang perempuan sama tak maklum? Tak ada lepa kena bubuh cadat. Tak ada kita, tak ada. Tarik cadat. Tarik. Tu nak tarik terai tu pun dia buh timang ayak bagi sama besar. Malam tamar. Malam tamar pagi menikah malam tu. Hui, duduk dalam bilik musyuk. Pergi calik tingkap tak ada abu. Terai tu dia timang ayak bagi sama besar. Tidur pula atas tilam. Selum tangan masuk bawah bantai, tarik daun pandan. Buh balik. Terai malam ni balik tidur ngapa lu? Selum tangan bawah bantai, tarik pimpin anak juluk masuk balik kan. Maklum. Oh maklum betul tak saya cerita ni? Kata mereka. Sabar maklum, sabar. Dalam hidup ni Allah Ta'ala bagi ujian ni. Saya nak berhenti dah 3 minit lagi saya berhenti. Nampak tuan-tuan aku gelisah. Boleh maklum 3 minit lagi? Ke 10? 10? Setengah jam lagi? Saya tak mau tekap ke 9 nak Syah masuk. Lepas tulis dah nota tu ceramah tekap ke 9. Mau lajak pun kami banyak tekap ke 9. Dia kata lagu tu nak buat apa lajak? Maklum? Oh maklum? Ya. Saya nak abang kat maklum. Hidup ni maklum Pak Long, kok mana pun dia tetap kena ujian. Sebab tujuan hidup. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah hangpa hidup boleh duk merasa hebat, kami beriman, kami beriman, kami beriman, sedangkan Allah belum uji hangpa lagi. Kalau uji baru nak tahu beriman ke tak. Ada orang semang dorang beriman, kena uji dengan kesusahan, dia boleh convert agama murtad. Betul ke tak? Betul ke tak? Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan penceraian pas sikit takwih daripada tudung labuh lah jadi GRO. Ada ke tak? Sebab tu hidup ni ujian. Saya diuji cara saya, maklum diuji cara maklum, Pak Long diuji cara Pak Long. Tapi daripada ujian yang Allah Ta'ala bagi tu dia nak apa dia? Sabirun 'alal bala. Sabar sah. Sabar sah. Allah Ta'ala dia takkan beban kita dengan benda yang lebih berat daripada sekadar kemampuan kita untuk menanggung. Allah Ta'ala takkan uji lebih maklum. Dia tahu dah maklum ni takat ni dia takkan uji lebih. Sebab apa dia tahu dia yang cipta kita. Betul ke tak? Kita tahu anak kita 5 orang. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, ni lain. Anak nombor 1 mengaji cerdik, baju haram tak dibuat. Dia mengaji pandai mengaji. Hang tengok paip ayam bocok dia tak tengok. Hak nombor 2 pula mengaji bodoh. Bodoh mengaji, sampai tak tahulah aku nak buat apa kat hang ni. Kismih ni aku ingat seguni dah kau hang telan, tak cerdik-cerdik juga. Tak cerdik mengaji tapi kerja kampung cukup cerdik. Paip bocok tak ada duk abang-abang dia pesah dapat sendiri. Betul tak maklum? Nak suruh tebuk pasang ni, hak tu lah, hak bodoh tu lah. Hak cerdik tu haram tak tahu, pegang tadi. Cerit, takut. Cerit, tak mau aku sepak tengah belakang hilang. Tak ngaji cerdik tu. Ada pula nombor 3. Dia cukup pandai sembang ya, kerja haram tak dibuat. Dak hang tekan bagi elok sikit tu. Masuk. Ni duk bagi kat dia haram dia tak buat. Sembang pandai.
Hak nombor 4 ni pula dia tak peduli apa hang nak tebuk ke, hang nak tebuk ke apa ke, aku kira tengok gegar baganza. Ada tak kutuk mana? 4 orang anak kita tahu dah dia ni ikut ni, dia ni ikut ni. Kalau nak suruh mengaji cerdik-cerdik, nombor 1 tu cakap orang putih pompang-pompang. Hak nombor 2 lingkup. Kes isi borang buku teks dia yang kita lingkup. Mak berharap tak erti orang putih, pak tak erti orang putih. Hak yang erti orang putih tu dia pergi duduk asrama penuh. Anak nombor 2 ni tahun depan nak ambil buku teks, mak ni duk suruh isi. Mak ni nak ambil buku teks pinjaman tahun depan mak. Ha tu, nak kena isi borang semua orang putih ni. Mak muka erti dah. Tak faham baca, bagi mak dengar. Mak dia lipat baju, dia duduk tepi tu, pak duduk kat pintu di sokok. Baru lepas makan baju berharam tak pakai. Di sokok dia. Borang tu pula cikgu baru balik daripada U, dia buat orang putih. N-A-M-E, name. Ni na apa dia? Mak ni dia tulis apa mak? Mak pun duk angkat. Name. Bukan hatu hang tak baca name. Cikgu hang ni orang mana? Orang Kuala ke? Ha, dia duduk belah tu mak. Name nama lah. Nama tu. Hak nombor 2 tu, address. Dia mak nak bunyi ikut mana ni? Address. Dia nak apa pula dah reh ni. Address. Dia tak lepas, dia kena tanya hak pakar tu, pakar bahasa duduk kat pintu tu. Pakar tu pun lebih kurang dia ya. Ni abang, address ni apa dia? Hak tu bahagian address JKK dia esok aku isi. Nanti yang tu. Hampa isi hak bahagian hampa sudah. Okey, address hak address JKK. Dia main petak kotak nombor 3 hak tu dia kalut. Sek. S-E-X, sek. Sek tu jantina. Laki ke perempuan? Mak dia baca-baca sek. Hai. Bukan nak pinjam buku teks habis cerita dalam kain nak kena cerita ni. Anak kata mak kalau tak isi tak lengkap tak dapat buku. Mak ni kata sampai benda dalam kelambu dia pun nak tahu teruk dengan cikgu hang ni. Tak tahu. Pak dia kata tu apa dia pula? Ni abang dia tulis sek. Ha tu? Nak tulis apa ni abang? Hang tulislah seminggu 2 kali. Tulis seminggu 2 kali tu begitu. Ke anak cerdik orang putih tu tak ada. Tinggal hak bodoh tu tapi kerja boleh buat. Tu kita dengan 5 orang anak kita. Dia kuih lajak ni tuan-tuan. Dia kuih lajak ni nak mati lah. Tu kita dengan 5 orang anak kita maklum. Kita tahu dah. Kelaku lagu ni. Allah dia cipta kita. Dia tahu kelaku kita lagu mana. Sebab tu bila dia bagi ujian. Sekadar kemampuan kita menanggung. Ustaz, saya sakit Ustaz. Allah tahu hang boleh tanggung. Dia tu haram tak sakit Ustaz. Allah tahu kena bagi dia sakit selera. Bagi sakit-sakit gigi sudah tak boleh tahan. Kawan saya sakit gigi, ayam lompat naik atas atap rumah, masuk ambil napang tembak, syahid lagu tu ayam tu. Lepas tu dia kata ada ayam tu nak dakwa dia kat neraka. Mana aku tahu kan? Sebab tu Pak Long, ujian Allah Ta'ala bagi sabar. Dan ujian kita ni macam-macam Allah Ta'ala bagi. Ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang sakan, ada yang biasa. Tapi yang Allah Ta'ala nak kita ni apa dia? Sabar. Bila dapat dia ujian, inna lillah wa inna ilaihi, serah balik benda tu dekat Allah. 3 benda ni maklum cek tengok ada tak dalam diri kita. Mulut lidah senantiasa ingat ke Allah. Hati kita senantiasa bersyukur dekat nikmat Allah. Tubuh badan kita senantiasa sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada kita. Ada ke tak maklum dalam diri kita? Kalau ada, insya-Allah termasuk kita ni dalam golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan pada malam ni, apa yang saya sampaikan pada malam ni, lebih kurang dalam sejam suku ni maklum, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya yang berbicara dan diri kita yang bersama yang hadir. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan, kalau ada salah dan silap. Kadang-kadang terlajak cakap ni maklum, biasa. Saya ni jenis lantang maklum, tapi cakap habis tak ada apa. Kalaulah maklum Pak Long terasa dengan apa hak saya bercakap, saya minta maaf banyak-banyak Pak Long nah maklum maaf ke tak? Maaf ke tak? Maaf Pak Long Tapi saya seronok tengok kampung ni tuan-tuan ni. Sejam suku saya ceramah.
Pak Long ni ada agak seorang dua saat keluar pergi marah kencing masuk balik. Ni Mak Long ni. Tak mangkit langsung ni. Mak Long tak rasa nak kencing ke? Ha Mak Long? Mak Long? Tak rasa nak kencing ke? Kau Mak Long gelap-gelap pakai balas hatang tu ke apa ke? Satu kerja pula Tok Siak esok nak main BBQ pula. Hebat tuan-tuan, hebat. Sampai luar tu, alhamdulillah. Saya ingat malam ni 8,000 orang ada ni tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Mak Long lah. Tapi tak mau waktu ceramah ramai kuliah maghrib pun kena ramai. Ni kadang-kadang ustaz main mengajar ada 10 orang, kesian kat dia. Kesian 10 orang. 5 pula dah jenis kencing kerak. Yang kencing mana? Kerja kencing ni. 5 jenis kencing kerak ni dia duduk tangga di bolong dia tak rokok. Kita nak masuk pun duk keluar kerak tak elok lah. Adab kita tu, adab tu. Kawan dia lah kata, tu lah, duk kat luar pun kira okey lah. Tak boleh pahala penuh boleh setengah. Ingat pahala tu kata apa dia? Tak boleh penuh boleh setengah. Tinggal 5 depan ustaz. 5. 3 pula dah lena. Panggung tunduk, oyuk. Panggung tunduk, oyuk. Tinggal 2. Ustaz ni pun terang kat 2 yang tak lena tu. Tunggu jam nak bunyi lah. Tengok 2 yang tak lena ni pun pelik. Pejam celik, senyum. Pejam celik, senyum. Ustaz tu mengheran bila aku buat lawak yang duk senyum. Habis mengajak cek pekak. Tak lena tu pekak kan. Mengajak saja dia malam tu. Saya tak mau lah lagu tu tuan. Biar duk penuh tak apa. Tambah kalau kuliah tajwid. Cerah. Kalau ustaz tu duduk terang, dia duduk dalam. Ustaz tu kata minggu depan saya nak dengar seorang-seorang baca lah. Dia panggil. Main minggu depan dengan ustaz tu seorang. Nak baca sangat ustaz. Orang main nak mengaji, nak suruh nak baca. Lah baca seorang-seorang. Ini pun masalah juga. Malam ni saya seronok tengok ramai-ramai ni. Alhamdulillah. Saya doa kepada Allah agar tuan-tuan, kampung tuan-tuan diberkati oleh Allah. Amin. Kampung tuan-tuan disatukan hati penduduk-penduduknya menjadi ikhlas. Amin. Dijauhkan daripada sengketa di antara kita. Amin. Diturunkan keberkatan dalam kampung kita. Amin. Disucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Amin. Dimasukkan ke dalam hati kita sifat-sifat mahmudah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita di kalangan ahli-ahli syurganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mak Lona sekali lagi kalau ada salah dan silap. Pak Lona, melawak terlebih korang terkasar tu. Kadang-kadang saya bercakap, saya tak rasa lagu kasar. Tapi Mak Long, Pak Long dengar bunyi lagu kasar. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Nah ni semua ni tahap-tahap mak saya, tahap-tahap pak saya semua ni. Dah tengok pun hak yang muda pun macam adik-adik saya. Pak Long ni pun hak duk, ni bukan tua. Tok guru saya tak pergi sebut orang tua. Dia kata korang ajak. Lepas tu saya kata otai lagi korang ajak. Tu saya kata nak sebut apa ni kalau orang berumah. Dia kata geng Ranum. Hang sebut ni geng Ranum. Senang dia kata. Saya kata pasal apa ustaz sebut geng Ranum? Dia kata buah pelam kalau Ranum hang nak makan bukan nanti ambil galah duk pergi tibai. Kangga rabat 4 ekor jatuh dah dia kata. Jenis Ranum ni. Tapi saya ambil istilah yang lebih berusia pada saya ni ada 60 70 ni. Saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung kaki kalau ada salah dan silap. Mak Nona, maaf ke tak? Alhamdulillah. Cengih tak ustaz ni? Tak cengih tu? Alhamdulillah. Dan kalau rasa nak ambil jadi menantu apa habaq? Boleh. Kalau jadi menantu orang sini saya main tiap bulan. Sembang Mak Long Saya pun di rumah tu pun Mak Long boleh tahan tu. Di rumah tu adik ikut pada Menteri Pertahanan tu. Di rumah. Dia cek sungguh. Anak saya tu pula SB dia. SB telefon mana telefon biasa terus video call. Mau duduk dengan perempuan lain kalut tuan. Lepas tu dia telefon waktu kita duduk berak. Tak angkat dia kerja telefon dia. Lepas tu dia telefon biasa awak tak angkat. Nak angkat apa aku duduk tengah berak. Berak kan dengan orang ke? Kacau tuan. Kacau pasal mereka kata Ustaz Usam ni tengok dalam YouTube buat tua. Mai tengok depan ada lah kata saya berceramah mereka kata muka lebih kurang erat-erat Aaron Aziz. Mereka kata lagu tu lah. Mereka kata Pak Long saya bukan nak perasan. Mereka kata. Ni saya minta maaf banyak-banyak. Sebelum saya nak tangguh, sekejap lagi habis sembahyang fardu Isya lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah dekat luar sana dekat kereta saya tu. Ada saya bawa produk sikit Mak Long. Tadi saya buat mai dekat hampir 500 kilo. Lah tinggal lebih kurang dalam 24 kilo. Iaitu saya bawa minuman coklat Top Coco. Maklum saya dengar kan? Hak mana dia ikut saya tahu lah Top Coco.
Tok Koko ni menatang apa Ustaz? Dia bukan menatang lagu bewak kera tu tak. Dia minuman macam Milo. Minuman coklat dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Jangan duk langkah apa semua. Kita baca dengan ayat-ayat syifa, kita baca dengan ayat-ayat dalam hadis dalam Quran. Jangan duk langkah. Khasiat dia apa dia Ustaz? Yang pertama, tuan-tuan minum insya-Allah hilang dahaga. Hak tu paling utama tuan-tuan. Dan maklum gelak sungguh. Minum hilang dahaga. Yang kedua, maklum ada tak cucu ke anak ke jenis ketegang. Kita cakap A, dia cakap B, bagi dia minum. Otak lembab. Lambat mengaji, lambat boleh duk lena dalam kelas, bagi dia minum tuan-tuan. Saya duk bela pelajar tahfiz, saya bagi dia minum tu. Hak jenis degil, ketegak, payah, danu ya, hak tahu Pak Long. Pak Long hak jenis letih, bukan buat kerja datang apa pun. Duk menyawa atas kursi pun letih. Nyawa tarik lepas bini kata jual mak pergi belikan. Hampir aku tak larat letih. Bukan dia buat datang apa pun, duk menyawa atas kursi tu kan. Bagi dia minum Pak Long. Bagi dia minum. InsyaAllah harga dia berapa? Harga dia sekilo RM19. Ada yang kilo saja, kan? Ada yang kilo saja. Yang sekilo RM19, setengah kilo RM10, yang secet RM20. Boleh dapatkan di luar sana, Mak Long lah. Ustaz, duit tak bawa, Ustaz tak abang. Betul juga. Itu salah saya lah. Malam ni saya seronok tengok tuan-tuan, saya nak bagi dah sikit. Orang lain saya tak bagi. Malam ni boleh berhutang. Tapi syarat bayar. Hak mana berhutang tak bayar, saya doa bagi mati pucuk. Berhutang bayar belum. Saya doa tak ada. Tak ada nak doa buka pintu hati. Hak tu ustaz lain. Saya hang buat jahat kat aku doa bagi mati pucuk. Sebab apa? Sebab benih jahat tu berhenti dekat hang lah. Dia tak sambung dah. Hutang bayar. Maklumlah hutang bayar. Boleh berhutang ustaz? Boleh. Bukan berhutang saya. Berhutang duit kawan-kawan. Pergi beli dekat saya. Esok jumpa dia, bayar balik kat dia. Hak tu kena dengar bagi habis. Berhutang duit kawan-kawan. Jangan duk berhutang saya. Berhutang saya tak main kutip dah Pak Long. Kira kampung tuan-tuan ni sebelah dengan alam barzah lah. Dekat-dekat dah tuan. Jauh. Jadi boleh beli. Yang kedua, sekali tuan-tuan tengoklah dekat pintu keluar masuk lelaki perempuan ni. Belah Mak Long boleh berbubuh, belah Pak Long boleh berbubuh, tabung. Daripada Yayasan Ar-Riyadah yang saya duduk jadi yang dipertua pegawai eksekutif yang. Yayasan ni Pak Long kita buat khidmat pendidikan dan kebajikan. Ada budak-budak yang kita taja pengajian daripada tahfiz sampai diploma. Ada sekolah-sekolah tahfiz, pondok-pondok yang susah duduk bernaung di bawah yayasan ni sebagai anak angkat. Makna kita duk bela budak-budak haduk ngapal Quran, haduk mengaji agama ni Pak Long. Bukan budak-budak haduk mengaji matematik sains ni tak. Haduk mengaji agama, haduk hafal Quran. Maklum kita kena dengan Quran pun jarang mai kita bela depa ni Pak Long. Maklum keluar joloklah ada RM5 buat RM5, ada 10 buat 10. Lepas tu dan tabung ni juga untuk orang-orang susah. Hak yang terlantar, duit ubat, duit duit ni, hak susah tuan-tuan. Tak kerja apa, anak 3 orang, suami meninggal. Dia pun sakit jantung berlubang, macam-macam lah kita duk berjaga ni. Tuan-tuan tengoklah Facebook saya. Ni minggu depan kita nak pergi pula ada satu sekolah anak yatim telefon baru ni. Bekalan makanan hampir terputus. Kita nak pergi pula minggu depan. Bubuhlah Mak Long. Kalau rasa nak bagi zakat, nak infak, nak buat kebajikan, bubuh. Padahal keluar raba-raba poket ada RM10, bubuh 10. Raba-raba ada RM5, bubuh. Ada RM50, bubuh 50. Tapi kalau jadi serba mamu Pulau Pinang tu tak ada bubuh lah. Saya kata raba-raba kena duit, buh. Dia pun raba-raba, dia main jumpa saya. Ustaz, mamu duk raba tak kena duit, duk kena telur ada dah kan. Tu tak ada cabut dah telur bubuh dalam tabung tu. Bubuh balong. Ni bukan saya nak ugut tau, ni nak cerita pengalaman. Pengalaman. Banyak dah orang duk lintas kat depan tabung tu, duit ada tapi dia buat tak tahu. 3 hari lepas tu jalan. Bukan ugut, pengalaman. Nak try cuba malam ni. Nak try cuba malam ni. Mak Long lah. Boleh Mak Long? InsyaAllah. Nanti panjang umur, murah rezeki saya main lain Mak Long lah. Tapi tak tahu kalau tahu nak main lagi lah tuan-tuan ni. Nak pergi tempat orang lain pula. InsyaAllah. Kalau Allah Ta'ala izin, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan
di atas jemputan untuk semai, di atas kehadiran tuan-tuan yang ramai malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita semua, Allah Ta'ala mengampuni hidup kita semua. Saya mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.